Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Ini situasi semasa yang menjadi perbualan hangat sama ada dalam kalangan kita, sesama kita ataupun dalam kalangan kita di media sosial, sama ada dalam kalangan orang yang kita kenali ataupun yang tidak kita kenali. Tetapi perbualan ini menuntut kepada suatu pencerahan bagaimana golongan ini sepatutnya dilihat ataupun golongan ini sepatutnya membawa diri mereka di mata umum. Untuk itu saya bersama dengan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Dr. Kamilin Jamilin. Beliau ialah pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat semua. Alhamdulillah. Sebelum ni kita bersua di talian video saja, akhirnya dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Ya, di studio. Alhamdulillah. Okey, saya rasa saya bagi doktor lah dalam konteks ni. Doktor tidak lari daripada ditanya tentang situasi sekarang ni kan. Apatah lagi dengan adanya istilah pendakwah selebriti ni. Sebagai mukadimah lah, apa maklum balas yang doktor berikan apabila ditanya hal-hal seperti ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab isu ini memang satu isu yang kita tengok sering diulang tanyakan, sebab kes-kes yang melibatkan apa yang orang panggil sebagai pendakwah selebriti itu beberapa kali berlaku. Jadi dalam isu ni dia dua kalimah ni sebenarnya dua benda yang berbeza. Satu pendakwah, satu apa yang kata selebriti. Kalau kita tengok daripada sudut pendakwah, sebenarnya kita semua ni pun dituntut untuk menjadi seorang pendakwah. Even Nabi kata kalau kita tahu satu ayat pun kita cuba sampaikan. Cuma dalam konteks pendakwah selebriti semasa, kita tengok cabaran yang mereka hadapi adalah kerana label selebriti yang mereka ada. Label selebriti tu dia punya ujian dia luar biasa, sebab dia melibatkan populariti, dia melibatkan tumpuan masyarakat kepada dia. Dan kerana istilah pendakwah tu juga dia akan jadi macam terpalit dengan isu-isu negatif kalau kata ada berlaku. Sebagai contoh, kalau istilah tu hanya melibatkan selebriti, sebab apa yang menimpa mereka juga menimpa kepada golongan-golongan selebriti yang lain. Tetapi disebabkan tempelan pendakwah itu sendiri, maka dia akan terpalit kepada agama, dia akan terpalit kepada tugasan yang mereka zahirkan. Jadi itu saya kata kita sepatutnya dalam berdakwah, antara perkara yang paling kita kena berhati-hati sebenarnya adalah populariti. Bukan salah, populariti ni tidak salah, populariti membantu dakwah, tetapi yang menjadi masalah adalah bila mana kita tak boleh nak balance. Sebab kat sana ada satu kitab yang bagus ditulis Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Dia tulis tentang kitab Talbisu Iblis. Talbisu Iblis ni adalah kita kata belitan iblis kepada even golongan yang agamawan, orang-orang yang berilmu, even dalam ilmu sendiri pun dia akan ada bisikan-bisikan halus. Dan perkara yang paling susah sekali kita nak kontrol sebenarnya adalah hati kita. Kan tak kira siapa pun, hati kita yang paling susah kita nak kontrol. Populariti ni adalah salah satu sebab hati kita ini akan mudah untuk nak berbolak-balik. Jadi sebab tu seboleh-bolehnya kalau kata kita ada kemampuan, especially pada masa muda kita, untuk kita elakkan dulu daripada terlalu menjadi tumpuan media ataupun meraih populariti, itu lebih baik. Sebab cabaran dia bila mana orang tu sudah menjadi ikon yang mendapat tumpuan, itulah kita akan tengok. Bak kata Al-Imam Abu Ubaid yang menulis kitab Gharibul Hadith, dia kata kalau boleh kita belajar dulu habis sebelum kita menjadi ikon yang diperhatikan. Bila mana kita sudah jadi ikon yang diperhatikan, maka masa tu kita nak kembali semula untuk nak belajar. Instead of masa tu kita dah menggelumang dalam menjadi da'i, jadi pendakwah, mengajar dan sebagainya, kita dah susah untuk nak kembali ke zaman tersebut. Okey. Ini suatu poin yang sangat penting dalam kalangan golongan yang ingin menyampaikan, menjadi pendakwah ni. Sejauh mana pentarbiahan aspek ini diberi penekanan selain daripada ilmu yang dipelajari, ilmu khusus fardu ain, Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, ilmu untuk mengekang diri daripada terjerumus dalam kancah populariti ini sehingga membuat hati berbolak-balik, kemudian segala perkara yang dilakukan itu
terbuka di mata umum. Adakah ini diberikan penekanan ketika awal pembelajaran sebelum menjadi seorang pendakwah tu? Betul? Asas kalau kita nak menjadi seorang, sebelum jadi pendakwah, kita mesti jadi seorang penuntut ilmu. Sebab tanpa ilmu kita tak akan mampu untuk nak berdakwah. Jadi begitu juga dengan seorang da'i. Kalau kita ni nak jadi, memang kita niat kita untuk satu hari nanti menjadi seorang pendakwah, kita kena meraihkan apa yang ulama sebut sebagai adab talibul ilm. Dalam ada satu kitab yang sangat bagus ditulis Syekh Bakar Abu Zaid. Dia mengarang kitab Hilyah Talibul Ilm, iaitu perhiasan penuntut ilmu. Salah satu daripada bab yang terakhir dia ada tulis tentang apa perkara-perkara yang patut kita jauhi sebagai seorang yang masih lagi menuntut ilmu. Apa yang ditulis at-tasaddur qabla al-fatwa. At-tasaddur, dia kata kita jangan ke hadapan sebelum sampai masanya, qabla ta'ahul, sebelum kita mampu ataupun kita layak menjadi ahli dia. Sebab kata orang, macam kalau kita nak jadi seorang doktor bedah, jangan kita pandai-pandai berani membedah selagi mana kita tidak melengkapkan kelayakan kita untuk nak membedah. Sebab dia akan melibatkan nyawa orang, kesihatan orang. Begitu juga dengan seorang da'i, kita akan melibatkan agama orang, hukum hakam yang sangat berbahaya kalau kita tak hati-hati. Dan benda ni perlu kita jaga. Ingat apa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia pesan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Dia kata sebolehnya kita belajar betul-betul dulu sebelum kita naik ataupun kita ke hadapan. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah lagi, tafaqqah qabla an tar'as, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kata Imam Syafi'i, belajar betul-betul, dalami agama betul-betul sebelum kamu naik menjadi ikon. Dan bila kamu sudah menjadi ikon, maka sudah tiada lagi jalan untuk nak kita belajar. Sebab masa tu orang yang dah terjun dalam bidang kerjaya, dia akan tahu masa dia akan rasa macam sangat susah untuk nak kita dapatkan ruang untuk nak belajar balik. Dan kalau tanya pun, even saya sendiri pun kadang-kadang fikir, alangkah baiknya kalau kita boleh kembali ke masa yang lalu untuk nak luangkan lebih masa untuk nak kita belajar, instead of kita apa yang kita lalui sekarang ni kan. Sebab bahayanya isu yang dikatakan at-tasaddur qabla ta'ahulnya, iaitu sebelum kita betul-betul menjadi ahlinya, ialah bila kita sudah terikat dengan populariti. Apa sahaja kesalahan kita, peminat akan pertahankan. Apa sahaja kebenaran yang kita ucapkan, maka orang yang memusuhi akan mencemburui. Dan ketika itu, kemungkinan jika kita sudah memiliki followers yang ramai, populariti yang ramai, berapa ramai yang boleh mengaku kesalahan yang dilakukan? Berapa ramai yang boleh menurunkan egonya untuk nak menerima kebenaran yang diperkatakan? Kebanyakan tak mau. Dia akan rasa macam itu akan mencalarkan imej dia, akan mencalarkan kredibiliti dia. Lalu akibatnya kadang-kadang kita akan bertindak, memberikan satu pandangan hukum, fatwa dan sebagainya yang di luar daripada kemampuan kita. Kita malu untuk nak mengatakan kita tak tahu. Tanyalah kepada fulan. Kerana kita tak mau bila mana lensa sedang melihat ke arah kita, kita dilihat tidak tahu. Adakah seorang pendakwah itu tahu bila dia mula sepatutnya ke hadapan dan seperti yang doktor sebutkan, kalau boleh diamkan diri dulu, belajar sebenarnya sampai you earn your spotlight lah dalam kata lain kan. Tapi adakah kita ataupun seorang pendakwah itu tahu yang ini masanya ataupun bagaimana? Sebab kalau saya mengambilkan analogi yang paling mudah, Rasulullah 40 tahun sebelum diiktiraf sebagai Rasul menyampaikan. Maksudnya 40 tahun sebelum itulah tarbiyah untuk tarbiyah akhlak dan sebagainya. Jadi seorang pendakwah itu selama mana mereka tahu yang mereka perlu mendiamkan diri sebelum mereka ke hadapan? Itu soalan yang sangat baik. Sebab tu ada sebahagian daripada para ulama, mereka tidak suka menonjolkan diri terjun dalam kancah masyarakat sebelum usia mereka mencecah 40 tahun. Bukan kata kita ikat dengan usia 40 tahun tu tak. Tetapi faedah daripada event apa yang diperkatakan tadi, wahyu diturunkan pada Nabi, disuruh menyampaikan ketika usia 40 ni, kerana hikmah di manusia ni bila sampai usia 40, dia sudah mencapai satu tahap kemuncak kematangan dia. Macam mana kalau kata usia kesihatan manusia yang mana mencapai kemuncaknya sekitar umur 33 tahun. Sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad, umur ahli syurga 33 tahun. Tetapi kalau kita tengok usia Nabi SAW diutuskan pada 40 tahun. Kebiasaannya itulah
usia kematangan manusia. Kalau kita muda, biasa kita baran sikit, kita akan tergesa-gesa sikit, kita akan macam-macam benda yang kita nak kejar. Tapi 40 tahun ni, orang yang dah sampai 40 tahun, kadang-kadang dia perasan perubahan cara dia fikir, selera dia, kecenderungan dia. Macam mana kita nak tahu? Kalau kita tengok Imam Malik bin Anas, Imam Malik Imam Darul Hijrah yang meninggal tahun 179 Hijrah, guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, dia tak berani dekat Madinah tu, dia tidak berani untuk mengajar ataupun memberikan fatwa di Madinah selagi dia tidak mendapatkan persaksian ataupun recommendation daripada guru-guru dia dekat sana. Jadi sampai dia bertanya 70 guru-guru dia di Madinah, dan 70 guru-guru Madinah tu kata Imam Malik layak memberikan fatwa, layak untuk nak membuat majlis ilmunya, maka ketika itulah baru dia ke hadapan. Jadi kat mana waktu yang kita nak tu, kita sebenarnya, kalau tanya saya tak pernah merasakan diri saya layak sebenarnya untuk nak mengajar. Saya mungkin kalau orang tengok apa yang saya ada di media ataupun di media sosial, something yang saya dah tersekat di dalamnya. Macam tu. Bukan niat saya nak pergi ke situ ataupun memang suka nak pergi terjun ke situ. Saya belajar dulu semata-mata sebenarnya adalah untuk nak mengatasi kejahilan diri. Dan sampai sekarang saya masih rasa lagi diri saya jahil, dan saya rasa masih lagi saya nak belajar, dan saya tak pernah suka untuk nak dilihat lebih daripada orang lain. Cuma sometimes Allah uji. Kadang-kadang Allah uji, saya anggap ni macam satu ujian yang Allah nak uji kita bila kita ada dalam medan ni. Dan kita pun juga tak boleh nak tarik juga. Kalau kita tarik, macam mana dengan masyarakat yang memerlukan kita. Tapi bila kita dah pilih nak masuk ke situ dan terus, maka kat situ kita kena lawan dengan ujian hati kita, dengan ujian yang ada di sekeliling kita. Dan ini something yang sangat susah dilakukan, tapi kita mohon petunjuk daripada Allah. Semoga sentiasa guide kita. Seolah-olah apa yang diberikan ni, inilah peluang dan kesempatan, dan inilah juga ujian. Nak tolak, ada tuntutan tanggungjawab. Nak menjerumuskan, ada juga risikonya. Jadi perlu menguruskan dengan sebaik-baiknya. Tadi doktor sebutkan tentang ulama-ulama terdahulu, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan sebagainya. Golongan ulama ini juga tidak lari daripada terpalit dengan kontroversi seperti ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Tetapi kelompok ini lebih menjurus kepada mahu menjalankan tugas, dan sedikit sebanyak dilihat mencabar pemerintah dan sebagainya. Tapi kali ini konsepnya lain, diambil tindakan undang-undang kerana sikap ataupun tindak tanduk peribadi, lebih menjurus kepada hal-hal peribadi. Jadi bagaimana kita melihat perubahan ulama dan juga pendakwahan ni? Itu satu kita boleh tengok is para ulama Rabbani dulu yang kita tengok bila kes-kes kontroversial di penjara dan sebagainya, isu-isu ilmiah, isu-isu perjuangan. Itu satu isu yang kita rasa is, walaupun di penjara kita rasa macam membanggakan lah. Tetapi kalau kita tengok isu-isu sekarang, mungkin lebih banyak terpalit dengan isu-isu akhlak. Something yang mungkin ada sebahagian isu boleh kita perkata, ada sebahagian isu kita tak perkatakan. Let's say sebagai satu contoh, kadang-kadang isu peribadi rumah tangga. Sometimes isu-isu sebegini bukanlah satu isu yang kita sebagai netizen boleh menjadi judge. Kerana bila isu-isu yang kita tak tahu apa berlaku di sebalik, melainkan apa yang dia cakap di luar, ataupun apa yang dizahirkan di luar. Jadi bila mereka mula menzahirkan isu peribadi ini di luar, maka masyarakat akan mula judge berdasarkan kepada cara dia bercakap, cara dia mengulas dan sikap dan akhlak dia. Tapi kalau isu tu melibatkan kepada akhlak, yang ini something yang perlu untuk pendakwah ni kena jaga-jaga. Sebab bila dia sudah menjadi ikon, orang akan selalu tengok dia. Dan macam mana pun dia cuba untuk nak mempamerkan imej yang baik di hadapan, tetapi di sisi dalam yang sebenar diri dia tu akan ada manusia-manusia yang akan tahu siapa dirinya yang sebenar. Jadi selagi kita tak jujur dengan diri kita sendiri untuk menjadi diri sendiri kita dengan berubah ke arah yang lebih baik, selagi tu kita akan sebenarnya bahayalah kita kata orang yang mereka ini di akhir zaman Nabi dah bagi tahu dalam hadis Amr bin Al-As, akhir zaman nanti ramai ulama akan wafat dan manusia akan mengangkat orang yang jahil ini sebagai ittakhadhan nasa ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Manusia akan mengangkat manusia-manusia yang jahil ini sebagai orang yang
memberikan fatwa dan mereka pun seronok berikan fatwa sana sini, tapi mereka ni sesat dan menyesatkan orang lain. Yang ini yang bab yang paling kita risau, sebab masyarakat hari ini menilai keilmuan seseorang itu kadang-kadang berdasarkan kepada populariti, berdasarkan kepada kefasihan dia bercakap. Dan kalau kita tengok program-program reality pun, mereka sebenarnya program tu untuk nak polish kemahiran, kita tak cakap semualah, tapi dia untuk nak polish kemahiran mereka bercakap, confident ke hadapan. Jadi kat situlah mereka akan cuma masuk. Tetapi kalau kita nak kata itulah medan untuk mereka ini layak sebagai seorang yang berkongsi ataupun memberikan fatwa dan ilmu, itu bukan. Sebab medan untuk nak belajar tak cukup dengan program reality yang kita tak tahu berapa season ataupun berapa minggu. Tapi medan untuk nak layak memberikan fatwa, menuntut ilmu, layak bergelar penuntut ilmu, syarat dia satu is very long time. Imam Syafi'i pesan dalam sebuah syair dia kata, akhi lan tanala al-ilma illa bisit, dan sa'unabbika an tafsiliha bi bayan. Dia kata apa? Dia kata, wahai saudaraku, aku akan kongsi kepada engkau tentang 6 syarat seseorang itu layak bergelar penuntut ilmu. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Dia kata yang pertama sekali kebijaksanaan, wa hirs ni passion, ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bulghah, dia cukup bekalan untuk nak menuntut ilmu, wa suhbatu ustad, dia selalu bersama dengan guru-guru dia untuk nak belajar, wa tulu zaman, dan juga melalui tempoh masa yang panjang. Dan kita pun even nak jadi doktor pakar, orang yang berdaulat lama nak belajar. Jadi macam mana kita nak jadi orang yang sebagai da'i, orang yang menjadi rujukan masyarakat, kita anggap setahun dua itu sudah memadai, sudah pasti kat situ akan ada kelompongan. Baik. Dan antara perkara yang boleh kita tekankan di sini juga ialah pengiktirafan tu lebih baik daripada guru-guru yang mendidik, bukan daripada orang ramai yang mengatakan dia bagus. Sebab guru-guru itulah yang ahli di dalam bidang itu, dia yang tahu. Macam kita pun tengok orang lain, kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dalam bidang. Hari ini kita judge doktor macam ni, padahal kita bukan daripada bidang medik, kita tak berkecimpung dalam tu. Jadi biar ahlinya yang sendiri menilai dan memberikan kelayakan tersebut. Baik, doktor, terima kasih banyak-banyak atas pencerahan yang cukup luar biasa hari ini. Jadi hari ini kita berlapang dada dan melihat situasi ini sebagai tanggungjawab kita juga, ya, bukan hanya mengikut semata-mata hanya kerana seorang itu popular dan sebagainya, tetapi melihat sejauh mana ilmu yang dipelajari dan sejauh mana keupayaan dia untuk mengawal dirinya daripada terjerumus kepada kancah-kancah tidak elok. Dan pada masa sama, golongan yang ingin menjadi pendakwah ini, ingatlah pesan yang disampaikan, dikongsikan oleh Dr. Ramli juga tentang masa itu perlu diambil dengan lebih banyak untuk memastikan kita ni benar-benar layak untuk kehadapan. Itu pun rasanya bila dah sampai situ kita akan masih rasa kita tak layak. Ya, sangat. Begitulah dia. Terima kasih sekali lagi sudi bersama kami. InsyaAllah Terima jumpa lagi ya. Terima kasih. Ustaz Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah USIM bersama kita, insyaAllah. Kita berehat seketika selepas ini bersama dengan Anim dan juga Fadli untuk topik berikutnya. Teruskan bersama dalam Malaysia hari ini.